Halo semua, selamat datang lagi di rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK 4. 欢迎大家来到这学汉语视频系列 HSK 4集。好，ini adalah video ketiga dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. 我们现在就上课。Nah, seperti biasa, kita akan mulai lihat dari list kosakatanya dulu. 我们一起从生词单来开始看。Nah, di sini angkanya diubah, mulai dari angka 14, yang artinya di dua video sebelumnya kalian sudah belajar 13 kosakata. Dan hari ini kita akan masuk ke kosakata yang ke-14. Kita lihat 第14号生活生活大家可以一起跟我念好不好？生活 artinya hidup. Dia bisa berfungsi sebagai kata benda atau kata kerja. Kalau sebagai kata benda, kita bisa bilang 我的生活你的生活我们的生活这个生活 dan seterusnya. Nah, kalau sebagai kata kerja, kita bisa bilang misalnya 我从小一直生活在雅加达，没有去过别的地方。我从小一直生活在雅加达，没有去过别的地方。Saya dari kecil terus-terusan hidup di Jakarta. Nggak pernah pergi ke tempat lain. Oke? 接下来15号刚 Kang artinya baru atau baru saja. Nah, ini ada di poin grammar. Sebentar kita lihat bersama. 16号呢 浪漫 浪漫 artinya romantis, ya. 浪漫 misalnya kita bilang 你的男朋友浪漫吗 atau 浪漫电影 dan seterusnya. 17号 yang ke-17 够 够 artinya cukup. Misalnya kita bertamu ke rumah orang dan kita diambilin nasi. Kita bilang, oh udah cukup, 够了 够了. Yang ke-18 缺点 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 artinya kekurangan. Nah, kalau kelebihan 有人知道吗 kelebihan kita bilang 优点. Misalnya kita bilang 每个人都有缺点也有优点每个人都有缺点也有优点 setiap orang punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Yang ke-19 接受接受 artinya menerima. 好 dan di sini ada marga juga 高兴高好大家有什么问题吗如果有什么问题可以在评论区写上。好，接下来我们一起来看一下今天的语法点。Kita lanjut ke poin grammarnya dan di sini membahas tentang kang yang artinya baru atau baru saja. Tapi perhatikan di sini ya, kang itu berbeda dengan sin. Kalau sin itu dipakai untuk menjelaskan suatu barang, suatu benda baru atau lama. Sin 朋友, sin 衣服, sin nian dan seterusnya. Tapi kalau kang ini fungsinya sebagai adverb yang artinya dia ini harus diletakkan sebelum kata kerja. 好不好 Kita lihat contohnya di sini. 我下午刚借那本书怎么找不到了 Teman-teman bisa baca barengan ya. 我下午刚借那本书怎么找不到了 Siang hari tadi saya baru pinjam buku itu. Kenapa sekarang nggak ketemu? Contoh yang kedua. 我刚来不久还不知道这里的习惯我刚来不久还不知道这里的习惯 Saya baru datang belum terlalu lama, masih belum tahu kebiasaan di sini. Kang lai, hao bu hao. Jadi kang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diikuti dengan kata kerjanya. Kang jie, kang lai, kang zhou, baru saja pergi. Terus banyak yang bingung, apa sih bedanya kang dan kang cai? Nah, kalau kang cai itu fungsinya sebagai kata benda, artinya baru saja. Jadi kang cai ini bisa digunakan sebagai keterangan waktu. Misalnya kita lihat contohnya, 你什么时候来? 你什么时候来? Kamu kapan datangnya? Kang cai, baru saja. Oke, barusan. Kang cai. Nggak bisa kita bilangnya kang 不可以. Tapi kita bisa bilang 我刚来
wo gang lai yang artinya sebenarnya sama. Tapi kang harus diikuti dengan kata kerja, sedangkan kang cai bisa berdiri sendiri karena memang dia satu kata benda. 好，希望大家没什么误解了。好，那接下来我们一起来看一下今天的课文。Seperti biasa, aku akan baca dulu satu kali dengan speed normal, baru kemudian kita akan sama-sama lihat dan pelajari apa sih arti dari kalimat ini. 好，这里呢有高老师还有李老师，我们一起来念一下，大家可以跟着我读。高老师说：“听说您跟妻子结婚快20年了。”李老师说：“到6月9号，我们就结婚20年了。这么多年，我们的生活一直挺幸福的。”高老师说：“我和丈夫刚结婚的时候，每天都觉得很新鲜，在一起有说不完的话。但是现在，”李老师说：“两个人共同生活，只有浪漫和新鲜感是不够的。”高老师说：“您说的对，我现在每天看到的都是他的缺点。”李老师说：“两个人在一起时间长了，就会有很多问题。只有接受了他的缺点，你们才能更好的一起生活。”好，大家明白了吗？我们一起来看一下他的意思。高老师的话，听说您跟妻子结婚快20年了。Dengar-dengar kamu dan istrimu menikah sudah hampir 20 tahun ya. Ya, 快20年了. Hampir, sudah mau ya, sudah mau 20 tahun. 李老师回答，到6月9号 sampai 9 Juni 我们就结婚20年了. Kita sudah menikah 20 tahun. Tapi ingat, ini belum terjadi ya. Sudah mau. Oke, jadi saat ini belum tanggal 9 Juni ya. 我们就结婚20年了。这么多年，我们的生活一直挺幸福的。这么多年 segitu banyak tahun atau alias sudah begitu lama. 我们的生活 kehidupan kita terus-menerus sangat bahagia. 高老师说，我和丈夫刚结婚的时候 lihat ya, 刚结婚 habis 刚 itu kata kerja. 我和丈夫刚结婚的时候 waktu saya dan suami baru menikah 每天都觉得很新鲜 setiap hari selalu merasa sangat fresh, sangat segar. 在一起有说不完的话，在一起 ya, ketika bersama 有说不完的话 ada kata-kata yang tidak habis diomongin. Atau maksudnya adalah topiknya banyak ya. Ada berbagai hal yang bisa dibicarakan, nggak ada habis-habisnya. 但是现在 ya, tapi sekarang 李老师说两个人共同生活. Oke, 共同 dari pelajaran sebelumnya. 2 orang hidup bersama 只有浪漫和新鲜感是不够的. Kalau cuman ada romantis dan rasa fresh, itu nggak cukup. 高老师说，您说的对， yang kamu bilang betul. 我现在每天看到的都是他的缺点. Saya sekarang 每天看到的 yang saya lihat semuanya adalah kekurangannya dia. Teman-teman boleh perhatiin ketika aku baca adverb seperti to itu selalu nempel dengan kata kerja di belakangnya ya. 我现在每天看到的都是 oke, bukan to-nya di depan nempelnya. Bukan bacanya 我现在每天看到的都是他们. 不对 ya, 都是 to itu nempel dengan yang di belakang, dengan kata kerja di belakangnya. Karena dia fungsinya sebagai adverb tadi ya, 刚 oke, 刚结婚 ya, 刚 nempel dengan kata kerjanya. 接下来李老师说两个人在一起时间长了 2 orang bersama 时间长了
ketika waktunya sudah berlalu lama, 就会有很多问题, akan ada banyak masalah. 只有接受了他的缺点, oke, 只有 hanya dengan menerima kekurangan dia, 你们才能更好的一起生活. Kalian baru bisa hidup bersama dengan lebih baik. 好，大家清楚了吗? Nah, berikutnya di sini ada sedikit tambahan. Di bacaan barusan ada kata 新鲜感, ya, 新鲜感. 新鲜sendiri berarti fresh atau segar, sedangkan kan itu artinya perasaan. Nah, kita lihat di sini padanan katanya kan bisa dijadikan kancing yang artinya perasaan. Bisa juga membentuk kanjue yang artinya merasa. Atau tiliu kan. Nah, kalau tiliu kan yang artinya perasaan keenam, oke, atau kalau di bahasa Indonesia kita bilang indra keenam, ya, alias firasat, tiliu kan. Nah, contoh lain kita lihat. 这个地方我来过吗？怎么有一种熟悉感？熟悉是什么呢？熟悉是 familiar, ya, berasa akrab, berasa kenal. Oke, 这个地方我来过吗？ Tempat ini saya pernah datang nggak ya? 怎么有一种熟悉感？ Kenapa ada sebuah perasaan familiar ya? 好的，那接下来我们一起来回答下面几个问题。第一个问题，李老师和爱人的关系怎么样？大家还记得吗？李老师跟爱人的关系怎么样？ Bagaimana hubungan antara Li Lao Shi dan istrinya? Nah, Li Lao Shi tadi yang baik-baik saja, ya. Dia merasa hidupnya selalu bahagia. Li Lao Shi和爱人的关系很好，他觉得每天都很幸福。 Kita lihat pertanyaan kedua, Cao Lao Shi呢？以前和现在。 Nah, tadi Cao Lao Shi yang gimana? Dia merasa dulu itu sangat fresh. Dia sama suaminya itu sangat bahagia. Tapi sekarang selalu menemukan kekurangannya doang. Terus gimana jawabnya? Cao Lao Shi 以前觉得她和老公的关系很好，在一起的时候有说不完的话，但是现在她每天看到的都是老公的缺点。 Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. 丈夫和妻子两个人怎么样才能很好的生活在一起？丈夫和妻子两个人怎么样才能很好的生活在一起？ Suami dan istri, mereka berdua itu harus bagaimana baru bisa hidup dengan bahagia bersama? Tadi Li Lao Shi ada bilang kuncinya adalah 接受, ya, menerima. 只有接受对方的缺点，你们才能更好的生活在一起。Hanya dengan menerima kekurangannya lawan kita, barulah kita bisa hidup dengan bahagia. How, ini barusan adalah kosakata kita untuk hari ini. 我们一起来复习一下. Kita ulang bersama-sama. 14号, 生活, 生活. 15, 刚, 刚. 16, 浪漫，浪漫。17，够，够。18，缺点，缺点。19，接受。Dan di sini ada marga kau. Dan teman-teman bisa lihat di nomor 15 dan 19, seperti biasa, yang dilingkari merah adalah PR-nya. Kalian coba untuk bikin kalimat dengan dua kata ini, dan seperti biasa, di video berikutnya akan dicek juga. Nah, sekarang kita akan cek PR dari teman kita di video sebelumnya. Di video kemarin, ada yang bikin PR Mas Psikologi lagi. Oke, moga-moga nggak telat ngerjain PR. Kita lihat kalimatnya. 我妈妈从来最好，她还是喜欢做请客菜。我的家人假日喜欢出饭馆。我妈妈跟我女儿都共同很适合。好。Yang agak bingung di sini kenapa mamanya pakai karakter tradisional, tapi yang lainnya semuanya karakter sederhana. Mungkin settingan keyboardnya aja. Nah, kita coba lihat kalimatnya di sini. Yang pertama, 我妈妈从来最好. Oke,
Nah, kalimat ini secara grammar salah. Karena 从来itu 90% menempel di kalimat negatif. Nah, kita bisa ganti kalimatnya menjadi 我妈妈从来没有骂过我. Mama saya selama ini nggak pernah marahin saya. 我妈妈从来没有骂过我. Kalimat kedua, 他还是喜欢做请客菜. Kalimat ini juga sebenarnya kurang tepat, tapi kalau kita ucapin ke orang China, mereka mungkin masih bisa nebak artinya apa. Berbeda dengan kalimat pertama tadi, orang China yang dengar pasti akan bingung. Di kalimat kedua ini, 他还是喜欢做请客菜. 请客 artinya mentraktir. Ya, 做菜 itu memasak. Nah, memasak dan mentraktir ini adalah dua kata kerja yang berbeda. Tapi bisa kita urutkan berdasarkan urutan kata kerja dan tujuannya atau berdasarkan kronologi waktu. Nah, kalau kita mau mentraktir orang, kita pasti masak dulu, baru mentraktir. Tuh, betul. Jadi kita ganti urutannya, 他还是喜欢做菜请客. Dia juga suka memasak untuk mentraktir orang. Kalimat berikutnya, 我的家人假日喜欢出饭馆. Mungkin maksudnya adalah keluarga saya ketika liburan suka ke restoran. Ya, di sini 出nya diganti dengan 去. 我的家人假日喜欢去饭馆吃饭. Dan kalimat terakhir, 我妈妈跟我女儿都共同很合适. Kalau kita terjemahkan secara langsung artinya mama saya dan anak saya bersama-sama sangat cocok. Kalau bahasa Indonesia mungkin masih masuk ya, tapi kalau di Mandarin sejujurnya aku agak bingung nih maksud yang mau disampaikan itu apa. Jadi aku juga bingung benerinnya itu ke arah mana. Tapi bagaimanapun, 谢谢 Mas Ekologi 已经做了昨天的作业. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk bikin PR tadi, Kang dan Cie Shou untuk diperiksa di video besok. 好, nah video hari ini akan berakhir sampai di sini. 谢谢大家，明天再见。